Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Seperti mana yang kita telah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak daripada bulan Rejab yang lalu, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rejab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami ya Allah, agar kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita impikan, yang kita dambakan, yang kita doakan itu telah pun berada di hadapan kita pada hari ini, dan kita telah pun berada dalam bulan Ramadan. Jadi sebagai seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena rasa menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Syukur dengan nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat yang terbaik, iaitu nikmat berada dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi pembeza, bayyinatin minal huda wal furqan, memberi hidayah dan juga furqan, membeza di antara al-haq dan juga al-batil. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan ini satu-satunya bulan yang disebutkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Itu tanda bahawa Ramadan bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Yang kedua, dalam ayat yang saya bacakan tadi, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, iaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Para ulama telah berbahas, memberikan panduan, memberikan penerangan kepada kita, terutamanya berkenaan dengan Al-Quran. Apa-apa perkara yang ada kaitan, yang ada hubung kait dengan Al-Quran Karim, maka automatik benda itu akan menjadi benda yang mulia. Kita lihat yang pertama sekali, bulan yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab di sana adanya Al-Quranul Karim. Turunnya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Cuma perselisihan para ulama mengatakan bahawa ada yang mengatakan turun pada 17 Ramadan, ada yang kata turun pada 27 Ramadan. Itu adalah perselisihan ulama. Yang penting Quran itu turun pada bulan Ramadan al-Mubarak. Mulianya Ramadan bi barakatil Quran, dengan bi karamatil Quran, dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, apa-apa yang kait dengan Al-Quran ini, contohnya Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, menjadi Sayyidul Mursalin,
ketua atau pengulu kepada semua rasul-rasul dan semua para nabi. Sebab apa? Quran turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran turun di Mekah, maka Mekah menjadi tempat yang mulia. Quran turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita ni, kita menjadi umat yang terbaik di kalangan umat-umat yang lain. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Al-Quran yang mula ini turun dan masuk ke dalam dada kita, ke dalam minda kita, pemikiran kita, roh kita, segala jasad kita, darah daging kita ni lengkap ataupun sebati dengan Al-Quranul Karim, maka tak perlu mencari kemuliaan lain melainkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alhamdulillah, bulan Ramadan dan Al-Quran ini satu bulan yang satu perkara yang dijadikan seiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada siri kuliah, siri tazkirah Ramadan pada hari ini, saya ingin berbicara tentang berkenaan dengan beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada bulan Ramadan, bulan yang kita berada pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang sering dibacakan, ayat yang masyhur bila masuknya bulan Ramadan, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan ataupun diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini akan menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat di atas ini menerangkan bahawa puasa adalah sebab yang boleh mengantar pelakunya untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana puasa mampu untuk mengurangkan syahwat. Ini sesuai salah satu daripada penafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, berpandukan kepada hadis riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bahawa puasa itu adalah perisai. Jadi tentulah apabila kita berpuasa ini, natijah akhirnya akan melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan arti kata al-imtithar awamirillah wajtinabu an-nawahi, iaitu melaksanakan semua titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kalau dalam bulan Ramadan kita mampu untuk tidak makan, tidak minum, walaupun halal, air halal, buah-buahan halal, kan, halal semua halal pada bulan Ramadan, tak makan sebab apa? Sebab kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu untuk kita tak makan, tak minum walaupun halal, walaupun depan mata, walaupun tidak ada orang melihat kita. Jadi kalau bulan Ramadan kita mampu untuk tak makan walaupun halal, tentulah dalam luar daripada Ramadan kita mampu untuk tidak mengambil benda yang totally haram. Ya, itu mengajar kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi tingkatan puasa ni pun dia ada beberapa kategori. Tak sama. Walaupun semua kita puasa, saya puasa, tuan-tuan pun puasa, semua orang di sana berpuasa, tapi tak sama kita punya puasa kita. Sebab apa? Dia ada martabat-martabat. Yang pertama seperti yang kita tahu bahawa ada puasa orang awam. Dipanggil golongan majoriti masyarakat awam, orang umum. Kan? Awam ni biasalah seperti mana kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai kata Nabi, ramai sungguh kata Nabi SAW orang yang puasa shaim, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, iaitu tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka itu melainkan mereka hanya dapat lapar dan dahaga.
Lapar tuan-tuan daripada pagi, tak makan tak minum 13 jam 14 jam tuan-tuan. Tapi itu yang mereka dapat lapar sebab tak makan, dapat dahaga sebab tak minum tuan-tuan. Sebab apa? Mereka hanya tahan itu. Sebab itulah disebut sebagai takrifan puasa yang mereka faham. Tak makan tak minum, tapi amalan yang lain semua mereka buat. Tuan-tuan, mata tak jaga, telinga tak jaga, mata tengok juga benda yang haram, sama je. Ramadan tak Ramadan tengok benda haram juga, tonton TV daripada pagi sampai petang. Kemudian mulut ni yang membawang juga, yang suka duk gosip-gosip juga kan. Kemudian kaki mereka ni tetap juga duk pi tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tangan mereka duk buat juga amalan-amalan sebelum Ramadan, tidak ada bezanya, cuma tak makan tak minum kan, macam orang lain. Tanya puasa tak puasa kan. Jadi ini kata Nabi, ramai orang yang macam ni kan. Dia pun hanya tahan sekejap, lepas tu bila buka puasa nanti depa hentam sungguh-sungguh, depa qada sungguh-sungguh kan. Qada sarapan pagi, makan tengah hari, makan himpun semua tu, lepas tu buka puasa, lepas tu jadi ulak sahur. Jadi ini puasa orang awam kata Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi SAW, puasa golongan yang khusus. Lebih golongan ini kurang sedikit daripada orang awam tadi ni. Dia ada sikit peningkatan. Dia puasa tak makan tak minum, kemudian tidak juga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata tak tengok maksiat, tak alik tengok TV sepanjang masa kan, tak telinga tak dengar benda-benda yang diharamkan, dengar orang fitnah depa tutup pada hari petang lain kan. Bila orang nak bergaduh mereka kata apa, inni shaim, aku ni puasa, tapi tak bergaduh kan. Kaki pun tak melangkah ke tempat yang haram, tangan pun tak buat benda yang haram kan. Ada peningkatan dia. Jadi kata Nabi ini lebih hebat sikit daripada puasa orang awam. Ni puasa khusus, ada pun daripada khawas. Jadi ada martabat yang lebih hebat, martabat mereka tinggi lagi daripada orang awam. Dan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah puasa para anbiya dan puasa waliullah, iaitu bukan setakat puasa zahir, batin mereka juga berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak makan tak minum, tak buat benda-benda yang melalaikan, dan hati mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka puasa ni puasa semata-mata untuk kerana Allah, untuk mencapai mardatillah. Ini puasa yang tinggi. Para ulama puasa golongan Nabi wa Siddiqin, orang yang dekat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu sekalian, inilah yang kata Nabi SAW, puasa yang akan la'allakum tattaqun, menuju kepada sifat takwa yang ada dalam diri seseorang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iaitu Ramadan, jalan untuk menuju kepada ketakwaan. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah Ramadan ini adalah bulan mujahadah. Bulan mujahadah. Seperti mana kita lihat bahawa para ulama salafus salih yang terdahulu memberikan teladan yang baik kepada kita. Mereka mengisi bulan Ramadan dengan penuh mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dalam bulan Ramadan beliau menkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam semalam. Kita hari ni kita duk pulun nak pulun paling kurang 1 bulan Ramadan 1 kali khatam. Tapi Imam Asy-Syafi'i, tengok bagaimana keberkatan waktunya, hebatnya beliau ini. 1 hari, 1 hari semalam, 1 hari 1 malam ni boleh khatam 2 kali. Jadi dalam bulan Ramadan, kalau 30 hari Ramadan, beliau mampu untuk khatam sebanyak 60 kali kan. Kita ni terkial-kial tuan-tuan, terkial-kial nak khatam walaupun sekali dalam tempoh sebulan. Tu hebat Allah bagi keberkatan waktu. Mujahadah mereka ni, nak mujahadah sungguh-sungguh untuk membacakan Al-Quran. Dan ada riwayat mengatakan bahawa para ulama pada bulan Ramadan mengurangkan pengajaran mereka, kurangkan waktu untuk baca kitab, kurang waktu untuk mengajar. Ini untuk apa? Untuk memberikan fokus dan penumpuan kepada pembacaan kitab suci Al-Quranul Karim. Ini saya mengajak tuan-tuan, mari sama-sama kita bermujahadah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini. Kita pulun sungguh-sungguh
untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, walaupun tak boleh sama dengan Imam Syafi'i. Tuan-tuan, kita tiru ataupun kita usaha untuk nak ligan dia pun tak apa. Sebab seperti mana kata para ulama, fatashabbahu, maka tashabbuhlah kamu, fa inna tashabbuh bil kiram falah. Kerana sesungguhnya tashabbuh dengan orang yang mulia ini satu kejayaan. Tak salah kalau kita nak usaha untuk nak ikut Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian banyak lagi lah. Imam Abu Hanifah juga mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Sama juga, bukan dekat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah pun sama juga. Jadi mereka menjadikan Al-Quran sebagai makanan mereka untuk menggantikan makanan jasad yang mereka tidak makan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu Ramadan ataupun puasa Ramadan menumbuhkan sifat amanah dalam diri kita. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu berpendapat bahawa puasa mengajarkan rasa amanah dan muraqabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amalan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka tidak ada yang mengawasi seseorang yang berpuasa agar menghindari hal-hal yang dilarang dalam berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mungkin biasa ada pengalaman, tuan-tuan, apabila kita duduk seorang-seorang, kan? Duduk seorang-seorang, tuan-tuan, dalam bilik air, kan? Waktu tengah panas, tuan-tuan masuk dalam bilik air seorang-seorang, duduk dalam tandas. Walaupun, tuan-tuan, pada waktu itu orang tak nampak, siapa pun tak nampak, kita duduk seorang-seorang dalam tandas, dalam bilik air, tuan-tuan, ada air yang mengalir sejuk, tuan-tuan. Kita dah dahaga, kita, tuan-tuan, rasa betul-betul dahaga. Waktu tu, adakah tuan-tuan akan minum air itu? Tuan-tuan, dia tuan-tuan tak akan minum air tu, kan? Kita rasa memang, tuan-tuan, kita tak rasa kita nak minum air. Sebab apa? Kita yakin bahawa walaupun tidak dilihat oleh manusia, mak tak tengok, ayah tak tengok, pasangan pun tak tengok kita dalam bilik air, tuan-tuan, tapi kita merasakan sentiasa diawasi. Kita rasa Allah sedang mematikan kita, tuan-tuan. Dan kita rasa Allah mematikan kita, kita beramanah dengan apa puasa kita ni, maka kita takkan minum walaupun tuan satu teguk air. Ada setengah orang tak apa, ustaz, duduk dalam bilik air seteguk, bukan nak salah, tuan-tuan, kita tak buat. Sebab apa? Kita yakin bahawa kita sedang diperhatikan. Sebab tu kita rasa dekat dengan Allah SWT. Kita amanah dengan jiwa kita, tuan-tuan, dan diri kita, tak minum walaupun seteguk air, sebab kita rasa sering diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau inilah, tuan-tuan, sifat yang ada dalam bulan Ramadan, tentu kita tidak akan tuan-tuan berlaku khianat luar daripada bulan Ramadan. Ketika orang tidak melihat kita, tuan-tuan, tak buat maksiat, kan? Kita duduk seorang-seorang dalam bilik, tuan, kita tak melihat benda-benda yang haram, tuan-tuan. Kita duduk seorang-seorang, tuan, kita walaupun orang tak nampak, kita ambil benda-benda, tak ambil, tuan-tuan, rasuah contohnya, tuan-tuan, kan? Jadi kita tak buat benda yang terlarang, sebab kita yakin bahawa kita sedang diperhatikan, tuan-tuan. Walaupun tidak ada CCTV, tuan-tuan, tapi CCTV Allah lebih besar daripada CCTV manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kemudian yang keempat, puasa Ramadan melatih diri kita berdisiplin. Puasa juga melatih diri berdisiplin. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahawa seseorang yang berpuasa harus makan dan minum dalam waktu yang terbatas. Bahkan dalam berbuka puasa pun harus disegerakan. Sebab itu bulan Ramadan, bulan yang manusia, tuan-tuan, sangat mementingkan waktu, mementingkan masa, tuan-tuan. Kita akan hafal pukul berapa waktu subuh, kita akan hafal, tuan-tuan, pukul berapa waktu maghrib, tuan-tuan. Kalau bulan lain, tuan-tuan, ke laut kita, orang tanya pukul berapa waktu subuh, pukul 6.30 kot, pukul 7 kot, tuan-tuan. Itu kita tak confirm, tuan-tuan, berapa waktu masuk subuh. Tapi kalau bulan Ramadan, tanya subuh masuk pukul berapa, maka kita mudah jawab, subuh masuk 6 suku, 6.15. Esok 6.16, tuan-tuan. Lusa 6.17. Kita boleh sebut, tuan-tuan, dengan tepat, sebab kita kawal waktu,
kita sentiasa mematikan waktu sebab kita nak makan sahur, tuan-tuan. Dan sahur pun kita disunatkan untuk dilewatkan. Nabi sebut pada kita, bersahurlah kamu, sahur itu ada keberkatan walaupun kita kenyang. Dan bangkitlah sahur walaupun hanya dengan seteguk air kita minum untuk mendapatkan barakah daripada sahur. Tuan-tuan kasih Allah SWT sekalian, kemudian waktu solat kita tahu zuhur ke berapa, asar ke berapa, tuan-tuan. Kemudian maghrib. Untuk maghrib ni semua kita yakin pakai hafal belaka. Pukul 7 hari ni, esok 7 1 minit kan, esok kali 7 minit pula, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, waktu ni kita hafal kan. Jadi tuan-tuan, disiplin kita kan. Sebelum masuk pukul 7 tu kita dah duduk depan makanan jualah kita himpun semua ahli keluarga, tuan-tuan, angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Tepat, tuan-tuan, azan tu kita makan, tuan-tuan. Kemudian makan pula, kita tak makan dengan berlebihan. Sebab apa? Kita akan mengerjakan pula solat maghrib selepas daripada tu. Jadi kita makan dengan tempoh yang terhad, tuan-tuan. Jadi ada orang yang kadang-kadang alhamdulillah buka puasa di masjid, tuan-tuan, dia boleh makan dengan makanan yang mampu untuk dia bangun solat maghrib, tuan-tuan, dia kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ada juga sahabat-sahabat kita ni yang bila kita ajak untuk makan berbuka puasa di masjid, di surau, dia tak mau. Sebab dia kata kalau duduk di masjid surau ni tak puas kan. Tak puas. Kalau duduk di rumah dia boleh melantak makan sampai pukul 8 baru dia berhenti. Tuan-tuan, disiplin yang diajar dalam Ramadan ni, kita makan tempoh yang terhad, masa sahur pun terhad, masa makan buka puasa pun terhad. Sebab apa? Banyak lagi ibadat-ibadat yang kita akan lakukan. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kelima, kelebihan yang Allah SWT jadikan dalam bulan Ramadan, iaitu bulan puasa menumbuhkan rasa solidariti kita sesama Muslim. Itu Bapak Zuhaili juga menjelaskan bahawa puasa Ramadan menumbuhkan rasa solidariti di antara sesama Muslim. Pada bulan ini semua umat Islam dari timur sampai ke barat, semua timur, barat, utara, selatan, seluruh negara pada hari ini diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Mereka berpuasa dan berbuka dalam waktu yang sama kerana mereka memiliki Tuhan yang satu. Sama, tuan-tuan, semua daripada seluruh negara semua akan buka puasa start daripada fajar, start daripada subuh sampai maghrib. Tidak ada orang yang puasa start daripada maghrib sampai ke subuh, tak ada, tuan-tuan. Jadi semua sama, ibadat yang sama, tuan-tuan, kita kiblat yang sama, Al-Quran yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, tuan-tuan. Jadi dia melatih kita untuk bersolidariti bersama-sama Muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi tuan-tuan, apabila satu benda berlaku kepada saudara kita tempat yang lain, tentulah kita ni akan rasa solidariti bersama mereka. Simpati, empati, tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita ada di Turki, tuan-tuan, hari ini di Syria, di Rohingya, tuan-tuan, hari ini yang diuji oleh Allah SWT dengan kesusahan, dengan kelaparan, tuan-tuan, kekurangan bahan makanan. Kita di Malaysia yang kaya akan rasa simpati dan kita bantu sahabat-sahabat kita dengan bantuan, tuan-tuan, kemanusiaan kepada mereka. Rasa solidariti. Kita rasa lapar, tuan-tuan, makan ni, tak makan 13 jam, tuan-tuan. Bayangkan sahabat-sahabat kita yang berada di kamp-kamp pelarian di Syria, kamp-kamp pelarian di Turki, di Yaman, tuan-tuan. Maka kita rasa macam mana mereka, tuan-tuan. Kita tak boleh makan hanya 13 jam. Kadang-kadang sehari, 2 hari, 3 hari kita tak dapat makanan. Jadi kita rasa simpati dan melembutkan jiwa kita untuk kita bantu mereka, memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Seseorang yang merasa lapar dan dahaga, akhirnya juga boleh turut merasakan kesengsaraan saudara-saudaranya yang kekurangan atau ditimpa bencana, sehingga tumbuh perasaan kasih sayang terhadap umat Islam yang lain. Sebab itu alhamdulillah kita melihat dalam bulan Ramadan ramai orang yang menjadi baik, tuan-tuan. Menjadi baik. Dia merasai kesusahan yang ditanggung oleh orang lain. Sebab apa? Sebab dia sendiri merasakan kelaparan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya yang keenam, di dalam bulan Ramadan
bulan ini juga melatih kita mempunyai sifat sabar. Bulan Ramadan adalah bulan puasa di mana pada siang hari kita diperintahkan meninggalkan makanan yang asalnya halal, terlebih lagi yang haram. Begitu juga di saat ada seseorang mengganggu kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang menghina atau mencacinya, dan orang kutuk kita, orang caci kita, hina kita, kata Nabi SAW, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim. Ini adalah tips, resepi dan juga panduan yang paling hebat daripada Nabi SAW untuk orang yang dibuli, kan? Hari ini kan banyak berlaku kes buli, kan? Orang yang dibuli, orang yang dihina, orang yang dikutuk, macam-macam orang kata kat dia, dia kena tenang. Dia kata apa? Inni shaim, aku berpuasa. Shaim ini, tuan-tuan, bukan sekadar tak makan tak minum, termasuk tuan-tuan tak berkata-kata pun dipanggil berpuasa juga. Seperti mana yang kita dengar dalam kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam, seperti mana yang apabila dituduh kepada Sayyidatina Maryam ini dengan tuduhan macam-macam, wanita yang tidak baik, kan, wanita yang berzina dan sebagainya, sehingga apabila beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam tanpa suami, tuan-tuan, si Maryam tidak berkahwin, tidak bersuami, tiba-tiba ada anak. Jadi berbagai-bagai tuduhan dilemparkan kepada Sayyidatina Maryam, tuan-tuan. Apa jawab Sayyidatina Maryam? Dia jawab, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Ar-Rahman, aku berpuasa. Dia tak menjawab sebarang pertuduhan, tak menjawab sebarang tumahan dan makian, hanya merujuk kepada anak ini. Dan akhirnya, tuan-tuan, dengan mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa boleh berkata-kata, boleh berkata-kata waktu kecil, membersihkan ibunya daripada tumahan jahat yang dilemparkan oleh kaumnya pada waktu itu. Dan dikasihi oleh Allah SWT. Jadi bulan Ramadan ni bulan mendidik kita untuk banyak bersabar di atas kerenah dan juga atas ujian yang kita hadapi pada bulan Ramadan. Kemudian, tuan-tuan, yang ketujuh, kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu bulan yang memberikan kesihatan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Sunni, dan walaupun ada yang mengatakan hadis ni dhaif, tapi tuan, dia boleh kita amalkan untuk diri kita sendiri, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kamu, sumu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sihat. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, kamu sihat. Ada yang mengatakan bahawa hadis ini dhaif, tapi ada pula yang mengatakan bahawa darjat hadis ini sampai dengan tingkatan hadis hasan, tuan. Maka makna hadis masih boleh diterima kerana puasa memang menyihatkan. Al-Haris bin Kaldah, tabib Arab yang pernah mengabdikan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, perut adalah tempat tinggal penyakit. Perut ni Al-Maidah dipanggil sebut sebagai tempat tinggal penyakit. Perut ni punca penyakit. Sebab apa? Bila banyak makan dalam perut, jadi penyakit tu dia punca dari perut, kan? Maka kata Al-Haris bin Kaldah, sedikit makanan adalah ubatnya. Jadi bila kita berpuasa, ubat kepada penyakit yang banyak dalam jiwa kita. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT sekalian, bagi orang yang diabetes, tuan-tuan, Ramadan bulan untuk dia mengubati diabetes. Bagi orang yang darah tinggi, bagi orang, tuan-tuan, yang sakit jantung, tuan-tuan, kolesterol, bagi orang yang macam-macam penyakit berkaitan dengan makanan, tuan-tuan, insya-Allah, kan, bulan Ramadan boleh mengurangkan dia punya penyakit. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, pergilah ke hospital-hospital yang ada di Malaysia pada hari ini, bandingan, tuan-tuan, orang-orang yang melawat ataupun orang yang mendapatkan rawatan di hospital bulan Ramadan dengan luar Ramadan, tuan, Ramadan ni dikurang sikit, tuan. Kurang sebab apa? Sihat manusia tu sebab kesan daripada puasa yang dilakukan, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang yang nak menjalani rawatan
nak buat pemeriksaan kesihatan, orang yang nak menjalani pembedahan tuan-tuan, apa pesan doktor kepada mereka? Doktor akan pesan tuan-tuan, kalau esok nak ambil darah, esok nak buat pemeriksaan kesihatan, doktor kata apa? Puasa nah. Puasa. Doktor kata kita puasa. Doktor kata boleh makan. Setelah makan doktor kata pukul 6 doktor kata benar kan. Kemudian doktor kata start dari pukul 6 petang sampai sebelum ambil darah esok jangan makan apa-apa. Kan doktor bagi benda yang jangan makan apa. Doktor buat apa? Sebab waktu bila kita puasa tuan-tuan, barulah kita punya kesihatan kita akan stabil. Nak cek darah pun darah kita akan elok. Kemudian bila bacaan dia akan normal tuan-tuan. Bila kita nak cek darah tinggi pun akan normal elok. Nak buat pembedahan pun dia akan elok. Sebab apa? Sebab puasa yang kita lakukan start daripada 6 pagi 6 petang tuan-tuan sampai esok ni nak ambil darah pukul 6-7 pagi tuan-tuan. Jadi itu tuan-tuan tanda bahawa puasa ni akan menyihatkan. Cuma janganlah tuan-tuan kita puasa ikut orang awam. Kita kena puasa seperti mana diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu betul-betul puasa. Dan jangan pula tuan-tuan bila nak buka tu kita buka sungguh-sungguh kan. Tadi eloklah sihat dah, tiba-tiba bila buka puasa naik balik darah tinggi, naik balik kencing manis, naik balik jantung tuan-tuan. Jadi waktu tu tuan-tuan tak betul lah. Ataupun bukan hadis tak betul, kita yang tak betul sebab kita melanggar peraturan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, bagi siapa-siapa yang nak diet ataupun nak mengurangkan berat badan, insya-Allah Ramadan merupakan bulan yang paling sesuai untuk memulakan langkah mengurangkan makan. Seterusnya terus mengamalkan diet yang sihat mengikut panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, kelebihan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan, iaitu orang yang berada dalam bulan Ramadan akan dikurniakan satu malam hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Lailatul Qadr. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Iaitu Lailatul Qadar ni malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu tuan-tuan dikasihi Allah SWT sekalian, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadr fi 10 awakhir min Ramadan. Baru-baru ni saya ada satu program bersama dengan mahasiswa. Mereka mengatakan bahawa ustaz, boleh tak kalau Lailatul Qadar ni dia tak berlaku 10 yang terakhir? Tak boleh. Itu adalah kena Allah SWT. Seperti bilang kita bahawa pernah berlaku nuzul Quran pada 17 Ramadan. Ulama ada sebut bahawa mungkin juga berlaku pada 17 Ramadan malam Al-Qadar. Tetapi ini adalah rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita dituntut untuk mencari, tuntut untuk buat ibadat sungguh-sungguh. Dan insya-Allah bila kita sungguh-sungguh setiap malam tak miss tuan, bertepatanlah seperti mana bila malam itu bertepatan dengan Al-Qadar, maka kita punya ibadat kita lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan. Kalau kita bersedekah pada malam tu RM10 tuan-tuan, jadi macam kita bersedekah selama 1000 bulan tuan-tuan dengan RM10. Kalau malam tu kita tolong orang, macam kita tolong orang selama 1000 bulan tuan-tuan. Kalau malam tu kita buat solat tuan-tuan, solat malam bertepatan dengan Al-Qadar, maka kita dapat kelebihan solat selama 1000 bulan. Tuan-tuan, ni hadiah kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum ini ada umat Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi yang mengadu kepada Rasulullah. Bila Nabi SAW menceritakan bagaimana ibadah umat-umatnya yang terdahulu, ibadah umat Bani Israel tuan-tuan, yang boleh hidup selama 500 tahun, 1000 bulan tuan-tuan beribadat kepada Allah SWT, maka sahabat-sahabat Nabi rasa cemburu. Dan Nabi nak ubat balik dan cemburu tu dengan Nabi sebut Allah bagi hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu diberikan satu malam yang menyamai dengan ibadah dan lebih daripada 1000 bulan. Tuan-tuan dikasihi Allah SWT. Jadi siapa yang tak cari Al-Qadar ni rugi tuan-tuan. Rugi sebab apa? Bila tak jumpa, tak dapat dalam bulan 1444 Hijrah ini, belum tentu tuan kita akan bertemu dengan Ramadan 1445 Hijrah pula nanti insya-Allah.
Dan dikasih oleh Allah SWT sekalian, yang ke-9, kelebihan bulan Ramadan yang ke-9 iaitu Ramadan adalah bulan keampunan. Bulan keampunan. Seperti mana yang kita bisa dengar hadis yang masyhur yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sebut man qama ramadana, iaitu barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang menghidupkan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah, yakin sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengharapkan ganjaran daripada Allah dengan penuh pengharapan, tuan-tuan, maka natijahnya ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Tuan-tuan, ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sungguh-sungguh berpuasa siang hari, sungguh-sungguh beribadah malam hari dengan penuh keimanan kepada Allah SWT, mengharapkan rahmat, mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosa yang dibuat dulu, tuan, dosa sekecil ni Allah ampunkan, tuan-tuan. Kita ni manusia yang tidak pernah tidak pernah, tuan-tuan, tidak melakukan kesalahan kepada Allah SWT. Banyak kita punya dosa kesalahan kepada Allah SWT. Dengan sebab datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada juga satu hadis, walaupun ada kata hadis ini ada dhaif, iaitu Ramadan awwaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga wa akhiruhu itqun minan nar, iaitu pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut sebagai kemerdekaan yang hakiki, merdeka daripada dosa dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut Ramadan bulan keampunan ni, rugilah kalau kita tak mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan bulan keampunan pun kita tak diampunkan, tuan-tuan, takkan nak cari bulan yang lain, tuan-tuan. Jadi rebutlah peluang ni, peluang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-10, ke-10 kelebihan orang yang berpuasa, iaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tuan-tuan, walaupun kita berpuasa ni, kadang-kadang mulut kita ni mengeluarkan bau-bau yang kurang enak, tuan-tuan. Kurang enak, tapi mulut kita ni di sisi Allah Subhanahu wa taala harum, tuan-tuan. Walaupun dekat manusia ni kurang enak, tapi di sisi Allah, Allah melihat, tuan-tuan, bau mulut sebab puasa. Kan, tuan-tuan? Bukan bau mulut sebab, tuan-tuan, kita makan petai. Kita makan jenuk, tuan-tuan, tu memang busuk. Dan tuan, ni di sisi Allah. Jangan pula sekali bila Ustaz sebut bau mulut ni yang orang puasa lebih harum di sisi Allah ni, suami isteri duk hembuskan bau mulut kat depan isteri pula. Kan? Tuan, itu memanglah bau busuk, tuan. Tu tak dibenarkan, tuan-tuan. Sebab yang wangi ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan hina, tuan-tuan, orang yang bermulutnya agak kurang enak pada bulan Ramadan. Tapi, tuan-tuan, tidaklah bererti kita disuruh untuk membusukkan mulut kita, tak. Jadi bulan Ramadan, tuan, kita disuruh bersugi. Kan? Bersugi itu dibenarkan, tuan-tuan. Tapi dalam riwayat dalam mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi nak bersugi, tuan-tuan, kita boleh. Dan kita boleh bersugi sebelum masuk waktu zuhur, tuan-tuan. Lepas daripada itu ada riwayat sebut makruh, tuan-tuan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa kalau kita bau mulut sebab tidur, tuan-tuan, maka tidak kita boleh bersugi. Sebab bau mulut itu bukan sebab puasa, tapi sebab kita tidur, tuan-tuan, kita boleh bersugi untuk menghilangkan bau mulut kita. Tuan-tuan, dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian dalam bulan Ramadan lagi, untuk para malaikat meminta ampun untuk umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun yang ketiga, sesungguhnya para malaikat meminta keampunan untuk mereka di siang dan malam. Sentiasa, tuan-tuan, siang malam mereka akan minta ampun kepada orang yang berpuasa. Orang puasa ni didoakan oleh para malaikat.
Allah dikasihi Allah SWT sekalian, seterusnya bulan Ramadan juga bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan surga untuk berhias, tuan-tuan, mempersiapkan diri bagi comel-comel, cantik-cantik, tuan-tuan, untuk dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, kan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan syurganya. Ia berfirman kepada syurga, bersiap-siaplah dan hiasilah dirimu untuk para hamba-Ku sehingga mereka boleh selesa beristirahat dan dari kelelahan hidup di dunia menuju negeriku dan kemuliaanku. Ini adalah perintah Allah kepada syurga untuk berhias dalam bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan, Ramadan juga disebut sebagai pintu syurga dibuka. Futihat abwabul jannah, dibuka luah-luahnya pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syaitin, dan syaitan juga dibelenggu, diikat, dilemahkan, tuan-tuan, pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, tuan-tuan, hebat. Betapa rahmat Allah besar, tuan-tuan, sampai syaitan yang ganggu kita pun dilemahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum ni duk aktif, duk ganggu manusia ni, Allah kata Ramadan, bulan Ramadan ni malaikat kena ikat syaitan. Malaikat pergi tangkap syaitan, ikat, tuan-tuan, jadi lemah, tak mampu untuk, ataupun tak kuat lagi untuk nak menghasut manusia. Cuma tuan-tuan, syaitan ni pun cerdik juga, kan. Iblis itu cerdik. Dia tahu dah bulan puasa ni dia pun akan dirantai, dia pun akan diikat, tuan-tuan. Maka sebelum Ramadan lagi dia pun telah merekrut, kan, telah pun membisik-bisikkan bisikan yang jahat tentang pada manusia ni, dah ajak latih, tuan-tuan, tentera-tentera dia untuk menjalankan tugas, tuan-tuan, menjalankan kerja mewakili syaitan, tuan-tuan. Nafsu telah pun dilatih, tuan-tuan, untuk buat jahat, tuan-tuan. Manusia lain pun dilatih untuk berjahat, untuk ganggu manusia ni melakukan maksiat dan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan yang Allah SWT sekalian, pahala amalan dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Salman radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari terakhir bulan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ya ayyuhan nas, telah datang kepada kamu bulan agung yang penuh berkah, bulan yang terdapat di dalamnya sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang Allah jadikan puasa di dalamnya sebagai kewajipan dan qiyamul lail sebagai perkara yang disunnahkan. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan membuat kebajikan, maka ia menjadi seperti mengerjakan kewajipan selainnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kewajipan di dalamnya, maka ia seperti mengerjakan 70 kewajipan selainnya. Tuan-tuan, jadi itu erti bahawa bulan Ramadan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala. Bila buat amalan-amalan yang sunnah, yang sunat, tuan-tuan, diberi pahala macam kita buat amalan-amalan wajib. Tu dia punya ganjaran dia. Solat sunat dalam bulan Ramadan, Allah akan bagi gandakan pahala macam kita buat solat fardu, tuan-tuan. Dan bila buat solat fardu pula akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mencapai 70 kali ganda, tuan. Allahu Akbar. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu kelebihan pengandaan amalan dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa pula yang bagi makan, barang siapa yang bagi makan, bagi minum orang yang berpuasa, akan mendapat pahala sama macam orang yang berpuasa. Jadi sabda Nabi SAW, barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya dari telaga minuman yang tidak menghauskan sehingga ia masuk ke dalam syurga. Dan tuan-tuan, satu lagi kelebihan, iaitu kelebihan bersedekah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena membanyakkan sedekah.
Nabi SAW wa kana ajwadun nas, Nabi manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwad, Nabi ni paling pemurah fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Dan sedekah Nabi ni, sifat pemurah Nabi ni seperti mana karihil mursalah, seperti mana angin yang berhembusan, angin yang bertiup, tuan-tuan. Nabi tak kira siapa yang Nabi jumpa, Nabi akan bagi sedekah, tuan-tuan. Dan sedekah Nabi ni dia meratai semua orang, tuan-tuan. Lepas tu kita akan tengok contoh pemurahnya baginda Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Kita pun, tuan-tuan, start daripada hari ni dah pecah duit siap dah, spare siap dalam poket kita ni. Duit RM1, duit RM5, RM10, kita standby dah. Jumpa kanak-kanak, bagi sedekah. Jumpa fakir miskin, tuan, bagi sedekah. Tuan, jangan kita lokek untuk kita nak mengeluarkan sedekah dalam Ramadan, sebab sangat tinggi kelebihan tuan-tuan orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, banyak lagi lah kalau ikutnya kita nak bahaskan pada hari ini kelebihan-kelebihan tuan-tuan bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Sangat banyak, tuan-tuan. 1001 kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Kita kena ucap syukur, tuan-tuan, kepada Allah SWT. Syukur sebab Allah panjangkan umur kita, dapat kita bertemu dengan bulan Ramadan, tuan-tuan. Dan insya-Allah seperti mana yang Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Karim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu, nikmat dapat Ramadan, tuan-tuan, la azidannakum, akan ditambahkan lagi kepada kamu. Insya-Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, kita boleh dapat lagi Ramadan pada tahun depan. 1445 Hijrah, tuan-tuan. InsyaAllah dapat lagi bulan Ramadan, dan dapat lagi kita ambil keseluruhan semua, tuan-tuan. Tak mau tinggal satu malam, tuan-tuan, untuk kita nak ambil kelebihan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Cuma, tuan-tuan, satu pesanan daripada Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi kepada kita, tuan-tuan. Dia pesan kepada kita, jadilah kamu ni kunu rabbaniyin. Kamu ni hamba Allah yang betul-betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takunu ramadani, jangan kamu jadi hamba kepada Ramadan semata-mata, tuan-tuan. Kita ibadah, tuan-tuan, semata-mata kepada Allah. Sebab tu bila orang sebut Ramadan Karim, kita menjawab dengan kata-perkataan iaitu Allahu Akram. Ramadan Karim, Ramadan yang pemurah, memberikan banyak kelebihan. Tapi ingat bahawa Allahu Akram, Tuhan yang menciptakan Ramadan itu lebih mulia, lebih banyak kelebihan, lebih hebat pemberiannya kepada kita, untuk kita betul-betul menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, tuan-tuan, sepanjang Ramadan ini kita melaksanakan semua titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan semua arahan Allah Subhanahu Wa Taala, buat semua sunnah Nabi, tuan-tuan. Insya-Allah kita keluar daripada Ramadan, kita menjadi insan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala keadaan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masukkan ke dalam syurga-Nya, insya-Allah. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang memberikan perhatian sepanjang lebih kurang 1 jam ini untuk mengikuti tazkirah dan kuliah Ramadan ini. Mudah-mudahan, tuan-tuan, yang ada tu boleh tekan butang like dan share video ini kepada rakan-rakan kita sebagai satu sedekah, sebagai satu perkongsian ilmu kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita pahala yang berpanjangan, tanda kita memberikan amalan sedekah kepada orang yang lain. Mudah-mudahan video ini ataupun rakaman ini bermanfaat untuk kita amalkan bersama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang membantu menjayakan tazkirah Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Selamat berpuasa, selamat berbuka, dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.